Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengurusi majlis yang amat saya hormati, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Safrin, Pengarah Kastam Negeri Perak, yang dihormati Tuan Nur Ismail Sabian, Timbalan Pengarah Kastam Negeri Penguatkuasaan, yang dihormati Tuan Jalaluddin Abu, Timbalan Pengarah Kastam Negeri Perkastaman, yang dihormati Puan Nur Hayati Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Kastam Negeri, yang berusaha Tuan Ahmad Zulfadli Yusof, Pengurusi Badan Kebajikan Kastam Malaysia, Cawangan Negeri Perak, Cawangan Ipoh Perak, Ketua-ketua bahagian, ketua-ketua kastam daerah, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua cawangan, pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai JKDM Perak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nikmat yang Allah kurnia pada kita ini tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan hitung, banyak sangat. Seorang lelaki duduk dalam tandas. Tandas tu terbuka sebelah atas. Dia jenguk kepala dia, dia kata tolong, tolong, tolong. Orang ramai pun susah hati dalam tandas main tolong ni, payah kita. Akhirnya dibuka tandas tersebut, nak suruh tolong cebok, dia buang air besar dia. Kenapa? Kerana dia tidak ada tangan dan dia tidak ada kaki. Bayangkan tuan-tuan hidup kalau macam itu. Ini nak gambarkan kepada kita bahawa Allah kurnia kepada kita ni banyak sangat nikmat-nikmat yang kita tak mungkin untuk kita tekuni dan kita nilai dan kita kira audit satu-satu nikmat Allah ni, banyak sangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Isra' dan Mi'raj mengajar kita banyak perkara. Yang poin-poin daripada Isra' dan Mi'raj ini kita boleh ambil dan kita boleh kutip mutiaranya, hikmahnya. Saya akan sebut satu, kemudian saya kaitkan sedikit dengan beberapa kisah, dan seterusnya kita tengok apa yang kita akan hadapi hanya sebulan sahaja lagi untuk memasuki Ramadan Al-Mubarak. Perkara pertama yang kita tengok dalam peristiwa Isra' ini, sifat ketuhanan dan kehambaan itu amat nyata. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan kekuasaannya melalui firman-Nya, linuriyahu min ayatina. Tujuannya kami nak perlihatkan kepada Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Maka Allah zahirkan. Dan bila Allah zahirkan, maka makhluk tak akan mungkin boleh buat sebagaimana yang berlaku kepada Tuhan buat. Kerana itulah Allah sebut dengan Subhana, Maha Suci Allah. Perjalanan yang jauh didekatkan, yang tinggi dicapainya, sehingga Rasulullah SAW pulang dengan membawa satu hadiah yang besar, iaitu solat 5 waktu. Jadi kita tawakuf berkenaan dengan solat ini kerana kita cuba nak tekuni ibadat solat ini. Kita perah pemikiran kita, kita akan dapati bahawa
sesungguhnya manusia berjaya, bahagia, tenang, maju, dikurniakan banyak kelebihan kalau dia solat. Itu saja. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati daripada awal lagi, daripada perjalanan yang jauh balik ni Allah bagi solat. Perjalanan menghadap Allah diberi untuk menghadap selama-lamanya kepada Tuhan. Sebab itu seorang cerdik pandai berkata, siapa nak bercakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan, maka solatlah. Dan siapa nak Allah berkata-kata dan berfirman kepadanya, maka bacalah Quran, kerana Quran itu kalam Allah. Jadi solat ini terhimpun dua perkara. Sama ada kita dengan cara kita, ataupun Allah melalui ayat-ayat Quran. Sebagai contoh, hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut firman Allah, maknanya hadis kursi. Apa kata Allah? Apabila hamba-Ku menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku katakan hamidani abdi, hamba-Ku puji aku. Bila hamba-Ku menyebut ar-rahmanir rahim, aku katakan asna alayya abdi, hamba-Ku puja aku. Bila hamba-Ku sebut maliki yaumiddin, aku katakan majadani abdi, hamba-Ku mengagung dan memuliakan aku. Apabila hamba-Ku menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab haza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ini dia tuan-tuan. Melihat kepada hal seperti ini, maka fahamlah kita solat ni lebih sana. Soalannya tuan-tuan, kenapa kita kena solat? Untuk jawab soalan ni kita boleh jawab 10 jawapan, 5 jawapan. Saya solat kerana saya orang Islam. Betul. Saya solat kerana saya orang beriman. Betul. Saya solat kerana saya takut neraka. Betul. Allah sebut ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membawa kamu diheret ke neraka Saqar? Mereka jawab, kerana kami tak sembahyang. Kenapa sembahyang? Kerana nak masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, sehingga ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang beriman yang berjaya ni orang yang solat. Orang yang solat dengan khusyuk, yang lakukan apa yang Allah gariskan, beberapa perkara. Jadi solat. Soalannya tuan-tuan, itu yang kita jawab cara mudah. Cara sebenar mesti ada sesuatu lain. Di samping mentahqiqkan hambaan kita pada Tuhan melalui solat. Tapi kenapa? Antara yang tujuan sebenar solat ini adalah kita boleh baiki diri kehidupan kita. Daripada cakap tak baik, perbuatan tak baik, akhlak tak baik, dengan solat jadi baik. Dalilnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah sebarang bentuk kata nista, hina, keji, dan juga sebarang bentuk kemungkaran. Solat. Tengok tuan-tuan, seorang sahabat mengadu kepada Nabi tentang sahabat.
Dia kata ada seorang jiran dia ataupun sahabat dia ni pelik lah Rasulullah. Dia selalu ganggu saya. Tapi yang peliknya dia selalu semayang. Pergi kat Rasulullah semayang. Nampak rajin semayang tapi perangai tu. Nabi jawab, inna salatahu tanhahu. Solatnya satu masa nanti akan mencegahnya. Tak pasal-pasal, dengan izin Allah, akhirnya dia berubah. Dia jadi baik. Ini solat. Bukan sekadar itu, kita tengok solat ini, orang yang melakukan solat ini dia tenang berbanding dengan orang yang tak lakukan solat. Saya selalu juga, mungkin datuk rakan-rakan biasa kot, pergi penjara. Bila pergi penjara ni, saya selalu pergi juga penjara Banduan Akhir. Biasanya di Kajang lah. Kita ada majlis hampir setiap tahun. Untuk Ramadan kita buat makan bersama. Masa tak kahwin boleh lah makan sama, masa kahwin tak lah. Macam sekadar bagi makanan je lah. Ceramah, cakap, tanya pula dengan pengarah. Dia cerita orang Islam yang solat, bila kita panggil hari terakhir untuk dijatuhkan hukuman, jiwanya tenang. Dia boleh terima kerana dia telah dipasak dengan solat. Tapi orang yang bukan Islam, mungkin dia sepak ni, terajam, merau begini, tak nak terima. Itu beza antara solat dengan tak solat, beriman dengan tak beriman. Ini penting. Orang solat tenang, dalam hidup tenang. Lain dengan orang tak solat, susah. Kerana solat ini sebesar-besar zikrullah. Allah sebut ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah, hati akan jadi tenang. Solat. Seorang yang solat, Allah selesaikan masalah hidupnya. Tuan-tuan tengok, bercerah rumah tangga. Ada akhbar baru ni melaporkan lebih daripada 1 juta armalah janda di Malaysia. Maksud saya hak yang sudah kahwin, kemudian bercerai ke mati. Saya duduk kat USIM jadi pengurusi. Saya panggil kumpulan armalah, buat tanya. Ramai tuan-tuan. Tempat-tempat lain pun ramai cerai. Peliknya Allah sengaja bila bincang bab cerai ni panjang cerita, tapi Allah masuk satu ayat, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kamu jagalah solat-solat dan solat pertengahan. Ada kata asar, ada kata subuh, ada kata waktu lain lagi. Dan kamu hendaklah dirikan dalam keadaan taat dan patuh pada Allah. Solat. Ayat suruh semayang, jaga semayang, letaknya sebelum pada tu ayat cerai, selepas pada tu ayat cerai. Orang Arab panggil jumlah muqtaridah, jumlah terasing. Bila ditanya, kenapa jadi macam ni? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam ni? Apa relevannya bincang bab cerai tiba-tiba suruh jaga semayang? Tuan-tuan tahu, para ulama akhirnya menyimpulkan kalau jaga semayang, ghalibnya tak akan bercerai. Maknanya suami isteri boleh semayang sama, jaga betul-betul. Saya contoh mudah lah, Pak De dengan Mak De. Malam semayang isyak berjemaah, subuh tengah malam bangun pula, subuh semayang isyak, semayang subuh berjemaah. Pukul 7 pagi Pak De pun masak, Mak De pun masak nasi lemak. Pukul 8 pagi Pak De dengan Mak De makan nasi lemak.
pukul 8.30 bersiap-siap, pakai baju Melayu, pakai baju kurung, pergi ke mahkamah syariah. Sebab apa? Nak cerai. Ada tak? Tak ada. Dia tak jadi gitu. Sebab bila hablum minallah, tali dengan Allah tu kukuh, maka hablum minan nas pun kukuh. Tapi bila yang ni rosak, vacuum tu diisi dengan hablum minasyaitan. Syaitan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ceritanya dia akan cuba memisahkan antara seseorang dengan isteri. Jadi solat ni rumah tangga jadi baik. Kita tak ambil negara, solat. Allazina immakkannahum fil ard aqamus salat. Kami letakkan, tamkinkan mereka duduk atas muka bumi ini, sifatnya mereka mendirikan solat. Kalau mereka tak dirikan solat, tak boleh. Kita duduk kasta, solat. Kita bersama kawan kita, solat. Siapa dia boleh solat, insya-Allah banyak kemudahan hidup dia. Nombor satu sekali, Allah bagi tenang. Dia tak kisah, dia rasa okey. Duduk dalam situasi orang kata berat dah, payah dah, solat tuan-tuan. Sebab itulah Nabi terima secara direct langsung daripada Allah solat, seolah-olah memahamkan kepada kita dalam hidup ni solat. Kita nak kerja, kita solat. Berkat hidup. Buatlah apa-apa pun, solat jangan tinggal. Kerana dengan solat ni lah yang menjadi benteng terakhir bagi kita. Saya duk tengok orang-orang yang baik, dia akan jaga solat. Nak tahu baik tak baik kita, setakat mana kita jaga solat. Kalau kita jaga betul solat, baiklah kita. Kalau kita abaikan dan berlebih kurang tentang solat, maka jawab dia teruk. Anak-anak kita tengok payah sangat, degil sangat solat. Ibu bapa solat, mudah-mudahan anak-anak solat. Suruh wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Bila dia faham solat ini, dia akan pasak dalam pemikiran dia. Dia tak tinggal solat. Ini penting. Para nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam solat. Sahabat kita minta saya bercakap tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ni tuan-tuan, Allah uji dia luar biasa. Tapi kami telah jawab, boleh buka dalam laman web kami, Maktabah Al-Bakri dalam Tasheh Al-Mafahim. Macam mana Nabi Ayub yang dikatakan kena teruk tu, adakah menyebabkan orang takut? Tak. Bukanlah maknanya penyakit yang dia panggil Al-Munafirah, yang menjadikan manusia keji ataupun manusia rasa jijik. Dia bukan sakit macam tu, tapi sakit yang lama. Itu saja. Sakit yang lama. Bukanlah maknanya benanoh, siapa orang pun tekuk hidung jauh. Itu bukan. Ini yang disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab dia An-Nubuwwatu wal Anbiya ataupun Sifatun Nubuwah, lain keadaan. Jadi tuan-tuan, Nabi Ayub diuji. Anak-anak mati, isteri jaga ni pun jadi letih. Jadi akhir sekali dah kena sakit pula lama ni, dia doa, Anni massaniyani dur wa anta arhamur rahimin. Dalam keadaan susah dia berdoa pada Tuhan. Manusia bila tanda doa tu mustajab, bila dia tidak ada orang lain dah, tak ada makhluk dah kecuali hanya pada Tuhan dia adukan, maka Allah beri sembuh. Caranya bagaimana dia hentak kaki pada bumi, keluar air, dia boleh basuhkan, boleh mandi, boleh basuh, dan akhirnya terapi. Air ni baik tuan-tuan, air ni baik. Kan baru ni kan ada cerita seorang pemuda, dia terkhilaf lah mungkin,
di sebuah masjid di Kelang. Saya pergi masjid tu, saya bercakap, cerita kan kemandi kan riuh seluruh Malaysia kan apa yang berlaku. Saya no comment lah sebab saya bercakap dah situ. Tapi sebenarnya mandi ni dalam Islam adalah ajaran yang disuruh kita mandi. Baca fiqh mandi, baca nak masuk Islam mandi, orang gila selesai mandi. Kalau kita tengok ADK ke, kaki giang dadah suruh mandi. Mandi. Kita bersama isteri kita selesai mandi, bersih. Nak hari Jumaat ni nak semayang, mandi. Hadis sebut mandi. Nabi Ayub diuji, tapi akhirnya Allah ganti sebab sabar. Sehingga dalam riwayat Al-Bukhari awal-awal dalam juzuk pertama cerita Allah turunkan belalang emas. Siapa tahap tu Allah bagi kepada dia. Maknanya para nabi dan rasul ni galibnya kalau dia nak dunia mudah sangatlah. Apatah lagi Rasulullah SAW yang berkata Allah pilih bagi hambanya sama ada nak kepada kemewahan dunia atau bertemu dengannya, maka hamba tersebut pilih untuk bertemu dengannya. Abu Bakar bila dengar hadis ni terus menangis. Dan kata Nabi SAW, lau kuntu muttakhizan khalilan lattakhaztu Aba Bakrin khalila. Kalaulah mungkin aku jadikan kekasih, aku jadikan Abu Bakar kekasihku. Tapi tak ada dalam Islam kecuali ukhuwah. Maknanya hebatnya Nabi Allah Ayub alaihi salam, Allah sebut dalam Quran dengan satu kalimah, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik, senikmat-nikmat, sehebat-hebat hamba itu Nabi Ayub. Kenapa? Dia ni sifatnya awwab. Dia dalam ilmu yang dibahaskan oleh ulama ada 3. Ada disebut taubah, ada disebut inabah, ada disebut aubah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu taubah. Hadis sebut at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa. Taubah. Taubah ini ialah kembali. Ibarat kita ada jalan lurus, kita melencong, patah balik atas jalan tu, masuk balik. Taubah. Yang kedua dia panggil inabah. Summa anaba wa anibu ila rabbikum. Apa makna inabah? Juga kembali pada Tuhan. Yang disebut sebagai wajah biqalbin munib, orang yang kembali kepada Tuhan, pergi kat Tuhan. Ini sebahagian ulama kata martabatnya tinggi lagi. Ada satu lagi dipanggil aubah. Aubah ni kembali betul pada Tuhan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah Nabi Allah Ayub, innahu awwab, kembali kepada Allah. Kita balik Mekah buat haji ataupun balik musafir, kita disuruh sebut kalimah aibuna taibuna li rabbina hamidun. Aib, apa makna aib? Maknanya isim fa'il yang memberi makna kami kembali kepada Allah. Nabi Ayub sampai tahap tu. Nabi Ayub disebut sebagai orang yang sabar. Kerana sabar ni paling payah. Tuan-tuan, bayangkan kita ada kunci untuk selesai masalah kita, tapi kita sabar. Nabi Ayub sabar bertahun-tahun, ujian Allah, dia sabar. Akhirnya dia mengadu kepada Tuhan. Allah bagi. Kita orang Islam pun sama, sabar. Sabar ni tuan-tuan hurufnya 3, sabra. Sa tu dia punya
mati ikat sah, ada lubang je tengah sah. Ba ni dia bawah sikit, ra tu dia terbuka. Ini secara latifah. Latifah tu bukan nama perempuan, maksudnya yang disebut oleh bahasa Arab yang memberi makna bahawa secara orang panggil renungan secara luar lah, tengok Sabah ni cukup indah, Sabah ni mahal. Sebab itu dia pakaian para nabi. Dan perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kita pagi tadi kita baca surah As-Sajdah, biasanya di masjid tu imam baca. Cerita tentang Nabi Allah Musa. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi petunjuk pada. Apa yang Allah sebut lagi? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Tak kala mereka sabar. Nabi Ayub sabar. Maka sabar itulah yang layak jadi ketua, yang layak. Sebab sabaran ni merupakan penapisan. Penapisan. Belajar. Siapa orang berjaya? Orang paling sabar. Akhi lan tanalal ilma, akhi lan tanalal majda hatta tal'iqas sabira. Saudara, kamu tak dapat kedudukan kecemerlangan sehingga kamu penuh dengan kesabaran. Jadi sabar. Siapa berjaya, dia sabar. Pemimpin berjaya, dia sabar. Penulis berjaya, dia sabar. Pekerja berjaya, dia sabar. Kita kasta, kita tengok sabar yang paling payah, tuan-tuan, apabila kita di offer di hadapan mata kita, kita boleh kata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Gelap mata kadang-kadang, kita sabar. Ni ujian. Kita nampak tu, tapi kita ada iman, kita ada sabar, kita ada solat. Itu benteng kita. Sabar. Allah boleh ganti jauh lebih baik. Pertama, kita tenang. Saya ceramah dalam penjara. Ni cerita dulu lah, sebab pengalaman macam ni banyak mendewasakan kita. Saya tengok ada 2-3 orang mukanya bersih, banduan, duduk belakang, jauh kat saya. Jadi sudah ceramah, mereka pun mari salam dengan saya seorang-seorang. Ni cerita sebelum Covid lagi lah, sebelum Covid, salam masa saya. Sampai dekat orang ini, dia mari duduk kat saya, kata tu, Allah silap kami tu, terfitnah. Itulah masalah risuah tu. Saya sabar, tuan-tuan. Bila kita boleh sabar ni, jadi kita janganlah maknanya bila kena uji saja nak sabar, kena sakit. Tak, masing-masing ujian beza. Kita duduk atas muka bumi, kita ingat satu je. Tak ada orang yang tak diuji, melainkan diuji belaka. Ada orang kaya pada kita, saya tengok muka sedih. Ada orang pangkat besar pada kita, susah hati. Ada orang jawatan hebat lagi, susah hati. Bila kita bercakap, dia duduk Allah tu, Allah. Ujian. Tuan-tuan, ujian ni macam-macam. Kita bukan jangan anggap bahawa kemewahan ni bukan ujian, tak. Nabi sebut wallahi lal faqra sya'alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatuhlikukum kama ahlaka man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Ini dia. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut menimpa ke atas kamu, tapi apabila kamu dibentangkan dunia, maka ketika itulah ia telah membinasakan kamu sebagaimana telah dibinasakan mereka sebelum daripada kamu. Ni bahaya, tuan. Jadi sabar ni penting, dan Nabi Ayub ni ada sifat sabar. Kita pun kena ada sifat sabar.
Kita kena ada, kita ambil semuanya. Kejayaan dengan sabar, tapi lebih manis plus dengan sabar, dengan solat. Bila sabar campur dengan solat, itulah kunci kejayaan. Allah sebut apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Kamu minta tolong dengan cara sabar dan solat, Allah akan bagi. Nabi Ayub kita ambil semangat macam tu sebab dia sabar. Ada orang kata, wahai pelajar-pelajar, kalau kamu nak berjaya, kamu kena ada 3 sifat. Ni orang nak ambil master, PhD, orang nak belajar tinggi ni, kena ada 3 sifat. Pertama, sabru Ayub, sabar macam Nabi Ayub. Kedua, zakat Syafi'i, cerdik macam cerdik Imam Syafi'i. Maknanya keboleh ilmuwan tu mampu. Ketiga, yang disebut malu qarun, harta macam harta karun. Maknanya dia mampu bayar yuran, dia mampu beli buku, dia mampu, Allah, nak belajar sekarang. 2 minggu lepas ada jom masuk universiti, dianjurkan host oleh UC. Saya lawat semua bos, semua universiti kat 60 hak IPTA dan sebahagian IPTS. Sebenarnya beratus, tapi hak yang datang tu lah ni besar-besar. Satu tu bab penerbangan. Saya kira, saya kata berapa juga penerbang? 100 lebih kurang tu, 90 berapa ribu tak tahu. Allah kata kalau masuk hak tu boleh bawa lah 737 tu, daripada KL nak pergi Terengganu, nak pergi ke Sabah, nak pergi tu. Itu tak boleh tu lesen lain lagi. Tengok tuan-tuan, perlu duit lah nak belajar. Tadika anak kita berapa, sekolah swasta berapa. Kadang-kadang kita jangan cakap hak mahal-mahal, hak sesederhana. Tak ada dah tadika RM10 yuran sebulan. Kena hak sedap sikit, 100, 200, 300, itu normal. Sebab itu disebut macam tu. Sabar tuan-tuan. Nabi Ayub alaihissalam akhirnya dia berjaya. Dia ajar pada kita doa, dia ajar pada kita sabar, dia ajar pada kita kembali kepada Allah, dia ajar kepada kita dia merintih hanya kepada Allah. Maka Allah tunjuk dia macam-macam kejayaan dalam hidupnya. Allah bagi kisah-kisah itu sampai dirakam dan diungkap dalam Al-Quran Karim. Ini kita tengok ujian-ujian inilah yang seolah-olah kita menjadi contoh-contoh akan datang macam mana kejayaan orang-orang seperti ini. Mengambil semangat apa yang kita bincangkan tadi, bahawa bagi saya ini ada peluang untuk kita melangkah ke hadapan. Kita ni dalam hidup manusia ni tuan-tuan, saya punya fikir, saya kata tak ada perkara yang lebih baik daripada perubahan. Perubahan. Kita tak boleh takut lama. Dalam apa pun kita kena tengok ke depan. Kita mesti kena mara sebab kita masa tak banyak tuan-tuan. Dalam ramai-ramai ni, saya harap biarlah saya orang pertama mati. Okey. Saya harap saya biarlah saya orang pertama mati. Tapi mati tu tak semesti. Kadang-kadang orang muda lebih dulu pada kita mati. Sebab itu dinisbah pada Imam Syafi'i, kam min sakimin ashahina minad dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa kad nusijat akfaluhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak orang sakit tak mati-mati, tak mati. Berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut tanpa tahu sakit. Allah, mati dah muda pada kita. Berapa ramai anak muda sedang ketawa berdekah-dekah, ketika itu kain kafannya dijahit. Naik motosikal, aksiden, mati. Ada tak? Banyak sejarah. Jadi perkara ini kita buat satu perubahan. Kasta buat satu perubahan. Kita nak jadi orang baik. Kita nak jadi bukan sekadar saleh, kita nak jadi muslim. Kita nak jadi orang yang jauh, kita tengok ke hadapan, insya-Allah.
mardatillah itu bila kita dapat, walaupun anak kita dalam keadaan ini, dia tahu keunggulan, integriti, jati diri kita pahala besar. Tapi kita akan dimomok, ustaz, syekh, kau seorang je buat baik, orang lain tak buat baik. Jangan bisikan jangan. Biar kita jadi baik. Bila kita jadi baik tu, kita tak takut tuan-tuan. Hidup kita tenang. Orang yang tak baik, dia susah. SPRM hari bimbang. Kawan tu nak ajak minum teh, kita pun Allah kata, apa benda ni mulut kita menjadi susah hati. Tak ada apa. Kau tengoklah apa benda nak buat. Tengok. Biar kita jadi macam tu. Jadi ambillah semangat Isra dan Mi'raj dan kisah Nabi Ayub ni untuk kita ubah. Saya sengaja bawa buku, tujuannya nak kongsi, tuan-tuan boleh beli, boleh tengok, boleh baca. Kisah Umar bin Abdul Aziz. Ini dia lahir 60 Hijrah, mati 101 Hijrah. Umur 41 tahun je. Jadi khalifah 2 tahun je. Tapi dia telah membina satu good governance yang terbaik di muka bumi yang disebut oleh Ibn Khaldun yang datang 700 atau 800 tahun selepas itu. Terbukti hebat. Jadi kita boleh tengok. Sama juga seperti nota untuk anakku itu saya abadikan. Macam mana kita kadang-kadang tak ada nak nasihat pada anak-anak. Jadi kita nak nasihat pada anak-anak kita. Orang sebut bab Dajjal, bab Ya'juj Ma'juj, supaya kita janganlah terperangkap sangat. Saya pun sebut tentang itu. Rasulullah sebagai idola kita. Ini penting dalam kehidupan kita. Masa peliharalah. Kalau ini kita boleh didisiplinkan, cukup baik. Masa, time management, quality times. Saya masa jadi mufti dulu, saya belajar, kami ada postcard petang-petang. Antaranya Tun Mahathir yang akan panggil dia punya ketua jabatan tu. Saya alhamdulillah masuk juga. Seorang masa tu dia, saya dah perhati perangai dia. Kalau janji pukul 3.30 tu masuk, pukul 3.30 jenis orang punctual. Itu. Jadi kita kena time management, quality time kena ada. Doa kita boleh lafazkan setiap waktu, kita boleh baca doa. Buku Hadis 40. Ayat ini boleh awak baca di sini pada bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan yang kita dapat. Dan terakhir bayan linnas. Itu soal jawab hukum, fatwa semua sekali. Yang paling penting tuan-tuan, saya nak sangat kalau boleh, kita ada tekad. Custom adalah salah satu daripada agensi terbaik. Custom, bila orang sebut custom, orang beri markah yang tinggi. Pegawainya dia dikasih high integrity, keamanan yang agung, sikap yang baik, toleransi yang tinggi. Bukan maknanya bila tegah tu nak, bukan. Tuan-tuan ada tengok tak, ada satu hakim di Eropah, di England ataupun Amerika, bila ada orang mari dia tanya, dia pegang, kadang-kadang dia beri hukum tu sehingga dia menjadi rojokan pada hakim-hakim lain. Penuh dengan simpati, empati, menegakkan keadilan, toleransi yang tinggi, boleh kira bercara, boleh, oh itu bagus. Jadi kadang-kadang yang itulah yang menyebabkan terselit doa orang kepada kita. Yang itu kita nak dambakan. Saya sebenarnya datang sini, saya tidak ada niat apa-apa kepada tuan-tuan, tapi sebagaimana saya suka kalau tuan-tuan jadi macam saya sebut ni, gitulah cita-cita saya. Kita nak sama-sama tuan-tuan. Saya doakan kita semua masuk syurga. Dan kita memenuhi kriteria untuk melayakkan. Kalau kita tengok dalam surat Merah tu, cerita hak tanggungjawab, cerita hak amanah, cerita hak tak bayar zakat, cerita hak makan riba, macam-macam ceritalah kalau nak cerita. Tapi kita nak ambil satu posisi yang baik. Sementara kata Pak Hamka, hidup
hanya sekali, justru dialah bererti. Rasa semangat nak ceramah dalam sejam setengah lagi, tapi oleh kerana hari Jumaat, saya minta maaf dan saya doakan semoga Allah beri kekuatan kepada kita semua. Dan saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.